Dia kata jual lagi orang Cina. Kemudian Datuk Najib kata kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan diperkudakan oleh Cina, diperkudakan oleh JP. Saya jawab, Datuk Seri Najib, Najib, dengar abang kamu cakap. Lebih baik saya diperkudakan oleh Melayu, Bugis, Jawa, Cina, India, Dayak, Kadazan daripada UMNO memperlembungkan rakyat di negara kita. Apa? Ini apa? Saudara, apa rakyat semua bodoh? Yang ribu orangnya tak dengar bincang. Saudara dengar saya, tak semestinya setuju dengan saya. Tak semestinya nak undi perkataannya, dengar. Bukan dengan fitnah. Tengok hari itu, saya pergi Bombay, ada keluar television, interview BBC. Bila interview BBC, dia tanya saya, Neil, Anwar you kena tuduh berapa kali ni sodomi dan liwat. Bagaimana pandangan kamu? Tak boleh buang undang-undang. Saya jawab, supaya orang Islam dan majoriti bukan Islam di Malaysia, kita pertahankan institusi perkahwinan di antara lelaki dan perempuan. Itu yakin kita dalam pahaman agama kita. Tapi saya kata undang-undang yang ada ini tidak adil. Kerana undang-undang ini laporan doktor tak ada pun boleh kita salah. Tak bocor pun dia kata bocor. Laporan doktor tak payah buat. Jadi saya kata kena bina. Terus DB3 jawab, Anwar sekarang setuju supaya homoseksual boleh disahkan. Aku punya fitnah. Nak menang, semua nak menang. Tak payah nama terkedarah. Nak perut, kenyangkan perut dengan fitnah pada orang. Ini bawa soal Israel. Hari-hari jejak malam ini Israel. Sebab itu saya keluarkan gambar saya dengan Syekh Yusuf Qaradawi dan Khalid Mash'al 2 minggu yang lalu. Syekh Yusuf Qaradawi ulama Islam. Dan Khalid Mash'al ini ketua Hamas, ketua pejuang Islam Palestin Hamas. Itu dia. 2 malam sudah saya masih telefon dengan dia. Pasal saya dikasih pelupuk. Tapi DB3 utusan yang Anwar ni kata apa? Anwar kata kawan dan boleh pertahankan Israel. Saya kata apa? Yang saya kata dia tanya dulu, pasal apa Anwar? You boleh berkawan dengan Arab, you boleh kawan dengan Syekh Qaradawi, you pergi Amerika. Pasal apa you musuh sangat dengan Israel? Itu soalannya. Pasal apa you benci sangat dengan Israel? Saya kata tanya macam tu. Patut tanya Israel, pasal apa dia ganas dan zalim pada orang Palestin? Betul. Itu soalannya saya kata. Saya kata kalau kita boleh terima Israel, keselamatan Israel, ini yang dia. Saya kata contingent upon Israel respecting the legitimate aspirations of the Palestinian people. Kita faham kontingent ini, kontingent kesukaan homo. Kontingent 150 orang, kontingent Malaysia berkawat dengan gagah dengan bendera Malaysia di kontingent Commonwealth. Yang tu kontingent ini maksudnya tertakluk kepada syarat. Kontingent tertakluk kepada syarat. Syarat tunduk kepada tuntutan Palestin. Apa yang tunduk kepada tuntutan Palestin? Serah undur tentera, serah bumi Arab dan Palestin, keluar daripada Gaza, bawa balik rakyat Palestin, iktiraf Baitul Maqdis, bebaskan Masjidil Aqsa. Itu dia. Apa dia masalah? Kalau ini diterima, tak? Kalau tak terima, tak terima Israel. Saya tak ada hubungan Israel sebab dia tak terima syarat itu. Tapi Perdana Menteri Presiden mana yang tulis surat kepada Israel? Presiden parti mana? Presiden parti mana yang jumpa Perdana Menteri Israel? Najib. Perdana Menteri jumpa Perdana Menteri Israel. Dia jadi baik, saya pula jadi jahat.
Ada pula ketua UMNO cawangan. Ya, hidup Melayu. Ini UMNO ada pengkhianat negara. Ya, bodoh pun janganlah tunjuk kat orang. Sambung itu. Angkuh. Saya pergi mana guru agama Israel ni, Anwar Prokong saya tak pernah ada. Saya menteri, Timbalan Perdana Menteri, pemangku Perdana Menteri, tak pernah sekalipun berjumpa atau menulis surat pada mana-mana pemimpin Israel. Jawab Amnon jawab. Tak jawab kalau Mesri. Dia tak berjawab sebab itu dia maki saya tiap malam. Saya nak jawab 1 minit tak boleh. Apa punya negara? Ada debat takut. Sudah kenyataannya, terima kenyataan. Sama ada saudara cikgu, peladang, polis, pegawai, orang UMNO, orang PAS, keadilan, saya tak kira. Tapi kenyataannya terima. Dunia ini mengalami perubahan. Rakyat yang sedar. 50 tahun dulu lain. Sekarang orang dah terbuka. Anak-anak muda dia ikuti perkembangan ini. Hosni Mubarak itu kepala negara dengan cukup kekuatan di Mesir. Tak berani siapa bertikai. Tetapi bila rakyat sedar bangkit, dia digulingkan. Bila digulingkan, Hosni Mubarak memimpin Mesir. Orang yang membangunkan Mesir, macam-macam pujian hari-hari dalam utusan Mesir dan TV3 Mesir. Tak ada cerita lain dah. Tidak, Hosni Mubarak. Kemudian isteri dia Suzan Mubarak, isteri dia. Kemudian Mubarak, isteri dia. Kemudian baru suami dia. Saya cakap Mesir. Sudah. Tetapi bila digulingkan baru terbukti sekarang Hosni Mubarak rompak kekayaan rakyat Mesir sebanyak 70 bilion ringgit. Penyamun. Lanun. Dipanggil pemimpin. Orang sebelum tu tak tahu. Syekh Yusuf Qaradawi yang saya jumpa. Dia Rais Hay'ah Ulama Al-Alamiyah. Ketua Majlis Ulama sedunia. Dia tak boleh bagi tazkirah dan khutbah di Mesir. Mazhab Hosni Mubarak. Sebab apa? Tak ada pemimpin UMNO. Tak ada apa? Tahu dia lah. Ada juga orang Seri Gading. Tak ada tahu dia. Dia kan? Qaradawi tak ada tahu dia. Tetapi itu zaman Saleh. Zaman Hosni Mubarak. Dia digulingkan. Syekh Qaradawi disambut di Mesir. Khutbah Jumaat di Medan Tahrir. 3 juta rakyat Mesir. Takbir! Takbir! 3 juta. Bukan dia orang Islam. Orang Kristian beratur. Kristian di Mesir dipanggil Coptic Church. Orthodox Christians Coptic Church. Dia nak dengar juga. Dia tak solat Jumaat, tapi dia duduk 10,000. Ini Qaradawi sendiri beritahu orang. Dia kata Anwar, dia ada juta di sini dan ini. Jadi Anwar punya khutbah, anda kena ingat mereka dan anda kena ingat juga yang Kristian yang ini. Sebab ini mesej Islam rahmatan lil alamin. Jadi dia kata, mulanya ayyuhas sya'ab, wahai rakyat. Kemudian ayyuhas syabab al-muslim, wahai pemuda Islam. Dia seru juga, ya ayyuhas syabab, wahai muslim dan bukan Islam. Karena dia nak mahu ada semangat baru. Semangat apa? Kalau anak muda kata ada, mesti kalimatul haq, mesti kata yang benar. Bukan anak muda dapat 20 ringgit, balik batu. Betul. Buat malu ya. Kita patut ada majlis, kita hormat. Pasukan keselamatan. Batu kita ikut. Tak perlu dia hadir, tak ada dia. Tetapi kita nak hadir ramai sebab banyak penyambut. Betul. Lanon. Ya, sudah. Kalimatul haq, kata yang benar. Ini semangat anak muda. Baca surah Al-Kahfi. Ini dia kata spirit of the age. Semangat zaman. Zeitgeist. Orang muda suka dengan kebebasan. Orang muda suka dengan keadilan. Orang muda suka dengan kebaikan.
benci dengan